Okey, baik. Saya dah kongsikan beberapa bahan, termasuk bahan untuk tutorial dan juga performa, senarai struktur tu khusus dan juga tugasan serta uh, panduan untuk pembentangan. Okey, ada yang tak dapat lagi? Saya rasa semua dah dapat kot. Oh, dah dapat dah. Okey, baik. So, dah dapat tak yang saya share ni? Nampak doktor? Nampak, Nampak nampak. tak? Nampak doktor? Okey. Tadi kita dah tengok tiga topik yang saya dah sentuh ataupun saya boleh katakan itu topik asas lah untuk khusus kajian untuk khusus kaedah mengajar, yang mana ketiga-tiga topik tadi tu kita boleh perkembangkan pada subtopik-subtopik lain. Okey, topik-topik lain nanti kamu akan tengok mungkin ada macam ulang-ulang-ulang, tetapi ia disesuaikan mengikut tema masing-masing, mengikut tajuk setiap topik tu. Baik, dan juga model pengajaran serta penjajaran konstruktif, apa dia tiga komponen utama yang perlu ada untuk merancang ataupun untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh itu, saya ada share kepada semua satu struktur dan juga tugasan. Malam ni kita fokus kepada pelaksanaan tugasan, okey? Baik, mungkin ada rakan-rakan yang lambat. Berapa orang dah sekarang? Okay, baik. 60 bang, 61. Kalau ada Belum. rakan-rakan yang lambat, saya harap nanti bolehlah yang lain yang lambat tu ataupun ahli kumpulan lain explain kepada kawan macam ni nak buat. Okey. Baik, Baik doktor. pertama sekali kuis. Okey, kuis membawa markah sebanyak 15% sahaja. Okey. Walaupun sahaja tapi boleh memberi kesan kepada kamu punya markah lah, terutama sekali markah secara keseluruhan. Okey, dilaksanakan di awal pertemuan kedua, diberikan setelah semua topik kuliah dibentangkan kepada pelajar. Pelajar diberi masa selama 1 jam untuk menjawab soalan yang diberikan. Pelajar diminta untuk memastikan maklumat nama, nombor siswa, pensyarah adalah tepat. Markah kuis mengikut kumpulan pensyarah akan diserahkan oleh penyelaras khusus. Baik, ikut seperti yang saya dimaklumkan, nanti pelajar akan diberikan satu Google Form lah. Jawab dalam Google Form, masa tempoh menjawab sebanyak 1 jam. Dan antara topik-topik yang di cover, topik-topik dalam tema yang kita bentangkan, yang kita dah bincangkan tadi, dan juga perkara yang kita akan sentuh esok dalam tiap-tiap grup. Okey, baik, ada sebabnya saya minta kamu buat infografi memudahkan pemahaman lah, dan juga memudahkan mungkin ada sesetengah antara kita nanti yang agak sibuk dengan kerjaya masing-masing kan, yang tak sempat nak study ke apa semua. Itu yang memudahkan pemahaman kamu semualah untuk membaca, untuk tengok apa yang ada dalam slide. Kalau saya rasa kalau nak tengok slide banyak-banyak tu mungkin ada yang tak sempat ke apa kan. So itu salah satu option yang kita buat. Pada masa yang sama membantu kamu apabila kamu nak ulang kaji nanti. Okey, baik, itu satu. Sebelum saya pergi ke tugasan dua, okey, macam ni tau. Dalam kamu punya struktur ataupun jam kredit kamu, struktur kurikulum kamu, ikutkan ada satu penambahan tempoh masa. Okey, ada penambahan tempoh masa interaksi antara pensyarah dan juga pelajar lah. Baik. Tempoh tu berlaku antara pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Maksud je akan ada sesi sama ada saya nak buat kelas ke, perbincangan secara dalam grup Telegram ke, perbincangan individu ke kan. Okey, itu terpulang kepada kita punya pendekatan. Tetapi saya nak tanya kepada kamu lah. Kalau saya nak buat side coaching ataupun perbincangan, mungkin dalam antara 2-3 kumpulan untuk tugasan, kamu prefer waktu malam ke waktu siang? Ke waktu petang ke waktu tengah hari ke bila?
Doktor, kalau untuk waktu siang, untuk bulan 3 ni dah ada kelas bulan puasa. Setiap hari Sabtu ada kelas. 16 dengan 23 dah ada kelas untuk waktu tu. So, kena ada cari waktu lain lah. Untuk malam rasa kena tanya lain lah. Confirm dulu macam mana. Okey, baik. So, kelas apa yang anda ada tu? 23 ni kelas apa yang bagi? Sekejap saya tengok. Pentadsiran pembelajaran. Jadi Okey. untuk 6 dengan 7 tu memang kita orang tak ada kelas lah. Okey, baik, tak apa. Nanti saya bincang dengan ketua, boleh? Siapa ketua ni? Ketua ke Faiz ke yang cakap tadi? Faiz. Ni saya cakap tadi, saya Azri. Oh, baik. Oh, so dah ada dah sebenarnya kelas-kelas tu kan? Okey, ada lecturer yang dah booking lah. Dah ada. Tak apa. Tapi saya tak nak ambil waktu lama tau. Mungkin 1-2 jam ke, lebih kepada kita nak cover topik-topik yang saya rasa perlu di cover ke. Tak lama. 1 jam, 2 jam. Tapi akan ada dua, tengoklah macam mana, 2-3 kali ke apa ke. Okey, boleh tak? Boleh. So prefer waktu malam, begitu. Sebab kalau weekday Kalau memang weekend ada kerja. siang, Weekend sebab kalau ikut weekend kita dah sekejap tengok jadual. Weekend sebab Recording in progress. 2 hari bulan 9-0, 2-9 Sabtu kan. Okey, baik. Itu kalau kamu kosong, kenanya saya pula jadual tak kena. Sebab 16 dengan 23 tu memang dah kelas kalau untuk hari Sabtu. Okey, okey. Okey, macam ni. What if kalau saya letakkan tarikh hari weekdays, hari biasa lah. Tapi waktu malam, satu, dua, buat paling lama pun 2 jam. Tetapi saya lebih kepada side coaching tugasan untuk tiap-tiap kumpulan. Macam mana? Contohnya macam ni. Kononnya Isnin malam saya peruntukkan beberapa hari bulan ada 3 kumpulan yang membentang progres. Bila sebab bentang progres, jangan risaulah kalau kerja tu tak siap, tak apa. Saya faham tu progres. Okey? Maksudnya kita nak tengok, boleh tak kita punya student ni ataupun bakal guru ni boleh tak buat RPH apa semua untuk tugasan kedua. Saya lebih nak tekankan aktiviti macam mana kamu nak bina RPH tu sebenarnya, itu yang menjadi keutamaan saya, sebab benda tu yang kamu akan gunakan nanti bila praktikum ke apa-apa semua kan. Okey tak macam tu? Saya rasa okey. Okay, doktor. boleh doktor. Okey, baik. So setakat ni malam, tapi kita tak lah buat tak malam, okey? Ataupun mungkin juga nanti saya bagi tahu tarikh timing yang free waktu siang tu, saya gabungkan set 29 dengan satu lagi set. Saya buat satu kelas untuk kita sentuh beberapa tema, beberapa beberapa tajuk yang saya rasa perlu kita fokus. Okey, boleh tak? Boleh doktor. Okey, pada masa yang sama juga saya akan buat juga set coaching. Saya rasa set coaching tu penting lah. Dan juga in case kalau kumpulan kamu nak bentang progress, kamu boleh contact saya untuk booking timing seminggu awal lah. Bila kamu, Boleh. okey. Saya akan consider itu sebagai sesi tutorial perbincangan timing itulah dalam kelas kita. Okey. Tak nak lah macam kita terlalu buat kelas kan. Yang ni pun sebab saya nak cuba apa, bukan padatkan, cuba korek masa yang ada. Sebab esok ni saya full day meeting tu lah. Okey, baik. Kalau ada kumpulan ke atau individu yang kontak saya melalui Telegram ke apa kan, kamu terus beritahu tahu kamu siapa, dari mana, lepas tu terus tanya soalan. Kalau ada 10 soalan ke, direct terus tanya 10 soalan. Itu nanti saya akan setakat ni tak adalah saya terlalu lewat sangat saya bagi feedback, saya akan bagi juga balas lah. Cumanya takut saya keliru kamu dengan kelas-kelas yang lain. Okey? Boleh Okey, itu. Okey, baik. Seterusnya, kaedah okey, itu tugasan pertama lah, kuis. Okey. Tugasan kedua,
Penulisan dan pembentangan perancangan aktiviti pengajaran berkesan. Okey. So ada dua di sini dekat dalam tugasan kedua ni. Pertama sekali, kamu perlu buat satu penulisan dan juga kamu perlu buat pembentangan. Okey? Pembentangan perancangan aktiviti pengajaran berkesan. Maksudnya kamu perlu membentangkan RPH, rancangan pengajaran harian. Okey? Apa itu RPH? Nanti ada satu kumpulan yang akan bentangkan di SKP dan RPH itu apa. Okey, boleh? Baik. Cadangan pelaksanaan perjumpaan kedua. Pelajar perlu membentuk kumpulan kecil 3 hingga 4 kumpulan. Pelajar membuat perancangan satu rancangan pengajaran harian menggunakan template yang disediakan dan justifikasi pemilihan kaedah aktiviti dalam 2-3 hingga muka surat. Tugasan 2.1, okey, 30% iaitu pelajar perlu membentang perancangan RPH beserta justifikasi. Tugasan 2.2, 15%. Pensyarah perlu memberi komen dan cadangan penambahbaikan RPH. Okey. RPH yang kamu buat, yang kamu akan buat nanti, rancangan pengajaran harian yang kamu akan buat adalah berdasarkan penyataan masalah ini. Nampak? Nampak? Maksudnya kamu perlu buat macam mana? Baca penyataan masalah ni, anda merupakan seorang guru baharu yang ditempatkan di sebuah sekolah luar bandar. Anda ditugaskan untuk mengajar sebuah kelas dengan bilangan pelajar yang besar, iaitu seramai 36 pelajar. Pada pengamatan awal anda, pelajar-pelajar ini mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran yang berbeza. Ada segelintir pelajar juga dilihat tidak bermotivasi semasa di dalam kelas. Berdasarkan situasi ini, rancang satu aktiviti pengajaran yang berkesan untuk mengatasi isu-isu yang wujud di dalam kelas anda. Anda dinasihatkan untuk merujuk kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran dan pembelajaran abad ke-21 dalam merangka satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk kelas anda. Gunakan template yang disediakan, beri justifikasi pemilihan kaedah aktiviti yang dipilih, bentangkan perancangan anda dengan justifikasi pemilihan kaedah dan aktiviti yang dicadangkan. Pembentangan anda perlulah menjelaskan secara terperinci RPH yang dibangunkan dan justifikasi aktiviti pembelajaran yang dipilih pada setiap fasa pengajaran. Baik. Kalau ikut kepada tugasan kedua ini, kamu perlu membina satu rancangan pengajaran harian RPH. Okey. Dalam RPH tu kamu dah diberikan dah apa masalah-masalah yang ada kan? Kamu ni guru barulah, sekolah luar bandar lah, kamu punya kelas ramai student 36 orang, dalam kelas kamu ada pelbagai kemahiran. Okey, itu satu. Lepas tu dia tak nyatakan kan subjek apa. Jadi terpulang kepada kamu nak pilih subjek apa. Ini tugasan berkumpulan tiada tugasan individu. Hanya kuis sahaja. Okey, jadi kamu bebaslah untuk pilih subjek yang macam mana. Tetapi bila kamu dah pilih ataupun kamu dah pilih subjek dan kamu nak buat, kamu perlu rujuk kepada DSKP bagi subjek berkenaan. Okey? Dan juga kamu tengok konsep-konsep pembelajaran abad ke-21. Masukkan unsur-unsur yang kita dah belajar, yang kita dah sentuh dalam abad ke-21 tu, dan juga kita kena tengok ni. Macam mana kamu nak mengajar untuk kelas yang mempunyai pelbagai tahap pengetahuan dan kemahiran yang berbeza. Okey? So apa yang boleh saya cadangkan, mungkin kamu nak buat aktiviti berkumpulan ataupun kamu pecah kepada beberapa kumpulan. Dalam kumpulan yang mempunyai pelbagai kemahiran, itu bergantung kepada kreativiti kamu lah. Okey, baik. Lepas tu kamu perlu bentangkan perancangan anda dan justifikasi pemilihan kaedah. Bila kamu dah buat RPH, dalam RPH tu ada template dia. Kamu perlu tambah lagi penulisan, kamu perlu memberi justifikasi sebab apa kamu menggunakan kaedah tersebut. Okey, boleh. Sebab apa fasa ini kamu menggunakan kaedah ini? Sebab apa kamu menggunakan kaedah itu? Ada perlu justifikasi yang perlu kamu nyatakan. Baik, itu dia. Selepas kamu dah buat RPH, kamu dah buat RPH yang lengkap, maksudnya sekali dengan soalan dia lah, soalan latihan yang kamu berikan kan. Kita perlu tengoklah juga apa justifikasi dan bila kamu dah buat, kamu bentangkan. Jadi saya nak tanya kamu, okey kumpulan ni,
Untuk pertemuan kedua, kamu nak bentang ke ataupun kamu nak rakam video siap-siap? Macam mana? Um, rakam siap-siap kot. Rakam Rasa record kot. Nak rakam siap-siap lah. Okey, baik. Maknanya kalau rakam siap-siap, nanti saya akan bagi link dalam seminggu sebelum pertemuan kedua, seminggu atau 2 minggu sebelum pertemuan kedua, nanti saya akan bagi link untuk kamu upload tugasan. Boleh? Begitu Tetapi untuk Boleh. pembentangan tugasan rasmi saya nak semua orang terlibat. Kiranya ada setiap orang lah. Boleh? Ada 4 setiap orang membentang. Okey? Pastikan pembentangan tu saya tak nak pembentangan yang ada suara sahaja. Saya nak tengok sekali muka macam mana kamu. Itulah kamu menyampaikan pembentangan untuk kamu punya tugasan yang kedua ni. Okey, doktor. Okey, baik. Itu tugasan kedua. Tugasan ketiga, projek berkumpulan juga, cadangan pelaksanaan perjumpaan kedua. Pelajar perlu membentuk kumpulan kecil sama juga. Okey. Pelajar dalam kumpulan akan membangunkan satu modul inovasi pengajaran yang akan dibentangkan di dalam kelas 30 minit. Okey, sekurang-kurangnya 3 RPH untuk kumpulan 3 orang, 4 RPH untuk kumpulan 4 orang. Baik. Setiap ahli perlu mengambil bahagian dalam pembentangan ini. 30% projek kumpulan dan 10% pembentangan. Kenal pasti satu topik. Okey, berdasarkan masalah ini, masalah yang kamu sudah diberikan, kenal pasti satu topik pembelajaran yang dirasakan sukar oleh pelajar anda. Bangunkan satu modul pengajaran yang mengintegrasikan teknologi bagi membantu pelajar menguasai topik yang dirasakan sukar untuk dikuasai. Modul ini perlulah mengandungi sekurang-kurangnya 3 atau 4 RPH yang dibangunkan berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP dan alatan teknologi yang dirasakan relevan. Setiap RPH yang dibangunkan perlulah mempunyai kesinambungan antara satu sama lain. Beri perhatian kepada semua fasa pelaksanaan proses pengajaran seperti objektif, kandungan, kaedah penyampaian dan juga pentaksiran. Bentangkan modul inovasi ini secara berkumpulan. Pastikan setiap kumpulan anda mempunyai bahagian dalam pembentangan ini. So, jadi, kamu perlu membentangkan 2 perkara lah. Okey? Satu RPH, satu lagi modul ni lah, projek ni. Masakan modul. Baik, kalau kamu, okey baik. Tadi kita dah tengok buat video kan, video RPH, betul tak? So, saya tak nak pening-pening. Kita sekalikan je pembentangan tu. Boleh tak? Setuju tak? Maksudnya dua projek ni cantum. Cantum. Present. Boleh. Satu present RPH, satu lagi present Modul. modul. Okey. Lepas tu tarikh submit dia macam mana? Nanti Sama lah kan? pertemuan kedua tu lah kita punya tarikh submit. Okey. Okey, boleh? Yang ni nanti Boleh. saya akan bagi link video juga. Doktor, memang kena buat 3, 4, 1 kumpulan ke? Okey, macam ni. Minimum 3. 3. Tak, minimum untuk projek berkumpulan ni 3 RPH. Bukan. Ah, Ahli. tak payahlah pakai lah yang ada. Kena je lah 5-6 doktor kan? Okay. Thank Kau nak you. 5-6, kau ni biar betul. Tak, sebab yang ahli yang ada memang 5-6. Kita orang Betul, memang dah ada ahli ready. menang. Macam mana? Sebab ahli Kita yang orang kita dah orang dah ada ada 5-6 orang. Satu Tak kumpulan. je lah. Pakai je lah. Okey, Cun. Okey. Thank you doktor. Thank you, doktor. Tak payahlah tak payah nak banyak sangat. Nanti saya yang pening. Betul. Okey. Betul. Okey, baik. Maksudnya, Terima kasih. maksudnya akan ada 2. Satu kamu bentang RPH, satu lagi kamu membentang modul. Dalam modul tu berbentuk RPH. Nampak? Okey. Faham. Okey. So ini beri perhatian kepada objektif, kandungan, kaedah penyampaian dan pentaksiran. Nanti saya akan tunjuk satu contoh modul. Saya akan bagi lagi. Jangan risau.
Saya tak nak kamu pening, saya tak nak saya juga pening. Nanti saya bagi contoh juga apa contoh-contoh modul dia. Okey? Ada satu contoh modul yang saya rasa boleh dilihat lah. Oh, doktor saya nak tanya sikit. Okey, apa dia? Okey, daripada penerangan doktor yang doktor cakap dengan subjek yang sebelum ni, benda ni lebih kurang yang tugasan kita orang sama tau. Maksudnya boleh ke kita guna topik yang sama yang sebelum ni dan ubah Tugasan apa? yang Kurikulum dan subjek lain. inovasi. Kalau Sebab saya benda yang jadi, sama. kalau saya, siapa yang tanya ni? Azri. Azri. Kalau saya jadi Azri, saya senyap. Betul. Okey, saya diam, saya diam. Saya tak nak cakap tidak boleh ke apa. Kalau saya jadi Sokong, Azri, saya sokong. senyap. Itu je. Senyap je. Sekejap je, sekejap je. Kalau saya jadi Azri, saya senyap. Okey. Kalau saya Betul. straight, kalau saya straight nak buat pasal tak boleh, tak boleh, tak boleh, macam tak berapa adil sebab kamu, majoriti daripada kamu tak ada background, tak ada background, Pendidikan. bukan background pendidikan tu ada. Tak ada background perguruan lah. Oh. Okey? Okey? So jadi sebab itulah nanti bila kamu punya, untuk saya tengok progress, tak kisah kamu nak pakai RPH apa, nanti saya nak guide juga macam mana kamu menulis tu nanti. Okey? Okey, Faham, doktor. Faham, Okey, faham. okey. Kalau saya kata saya nak lepas tangan tu macam boleh sangat. Kalau saya nak buat straight, tapi saya rasa macam tak sedap sebab saya tak nak, sebab fikiran saya benda yang kamu belajar ini kamu akan guna nanti sampai kamu pencen. Okey? Okey. So kalau konsep tu macam bila kamu, orang kata macam intro tu dah tak cantik, macam sedih, kesian pula, macam tak cantik lah nanti seterusnya. So tak apa. So kita anggap ni, that's why dengan student saya yang sebelum-sebelum ni, set lain saya cakap ini bukan tugasan. Walaupun ini tugasan rasmi, saya consider sebagai latihan. Okay? Bukan saya nak kamu betang perfect, tapi saya nak kamu faham macam ni nanti nak buat. Sebab nanti akan datang tugasan-tugasan lain ke, bila kamu pergi ke sekolah apa, kamu akan buat RPH. Tapi mungkin di situ kamu akan dengar pandangan-pandangan lain, itu cerita lain lah. Okay? Tapi sekarang ni at least kamu tahu, faham dah. Dalam RPH tu apa yang nak kena buat, macam mana nak tulis. Okay? Boleh? Boleh tak? Thank you, doktor. Okay, tak apa. Kita try dulu. Nanti kita buat. Nanti saya akan, kalau rasa macam pening ke, macam tak faham ke, boleh tanya kawan ataupun tanya saya nanti macam mana kita nak buat. Okay? Boleh. Sekarang ni Okey. kita tengok dulu. Okey, baik. Itu dia. Maksud dia yang kedua ini, yang projek ketiga ni, kamu akan menghasilkan satu modul lah. Okey, so modul tu lebih berbentuk RPH. Saya ada contoh daripada satu contoh dan mungkin boleh jadikan panduan, nanti saya akan bagi, tapi saya akan bagi esok malam. Yang ni saya yang tunjuk dulu. Selebihnya saya akan bagi esok malam. Kalau tak nanti orang tak ada, korang tak datang. Okey. Doktor Okey. nak tanya. Apa dia? Yang kumpulan 3 ni kan yang poin yang ke 1, 2, 3, yang ketiga Okey. kan dia cakap sekurang-kurangnya 3 RPH untuk kumpulan 3 orang. Kalau kita orang 6 orang nak kena 6 ke? Ke tak payah? Saya kata dia minimum 3. Oh, okey. Masa tak cukup. Masa tu 30 minit tu untuk kedua-dua tau, nanti kamu present. Okey. Boleh tak? Alright, faham. Okey, boleh Okey, 30 minit untuk 2. Okey. Saya tak nak stress sangat sebab nanti akan ada coaching tu semua nanti dah adalah yang penambahbaikan sikit semua. Okey, pastikan semua orang kena terlibat lah. Kalau ada yang tak terlibat tu, please jujur lah. Susah tau kalau nak buat bila buat bodoh ni, kesian kawan kamu. Okey, so jadi maksudnya 30% nanti markah untuk projek kumpulan dan kiranya hasil modul tu 30% dan 10% tu pembentangan. Okey, so jadikan, okey, ini kamu dah diberi panduan lah, kamu dah diberilah masalah berdasarkan kamu dah beri beberapa situasi untuk kamu rujuk macam mana kamu nak buat RPH nanti dan juga modul. Okey, saya nak tunjuk kepada kamu ini template RPH. Semua dah dapat, betul tak? Ini saya dah bagi kan?
Dah, Baik, saya dah tengok tadi ada. ini adalah template RPH yang kamu akan gunakan sampailah kamu praktikum. Okey. Konsep yang ada dalam RPH ni, apa yang kita dah sentuh dalam penjajaran konstruktif, 3 perkara. Objektif, pelaksanaan aktiviti PDP dan juga pentaksiran. Pentaksiran. Okay, ini dia kamu punya template RPH yang telah disusun. Kalau kamu tengok standard kandungan, ada apa tahu? Ada mata pelajaran, tarikh, hari, tingkatan, bilangan murid, masa, tema, tajuk, kemahiran fokus, standard kandungan, standard pembelajaran, ada objektif, ada kriteria kejayaan, nampak tak? Komponen objektif. Kalau kita tengok dalam penjajaran penjajaran konstruktif tadi, kita dah ada satu komponen objektif kan? Nampak? Ini pun komponen objektif. Di bawahnya ada fokus, ada strategi pengajaran, nilai murni, elemen merentas kurikulum, kemahiran berfikir, ada pengetahuan sejadah, bahan bantu mengajar. Okey, nampak tak? Ini pelaksanaan dia, ini adalah pelaksanaan PDP. Okey, dalam penjajaran konstruktif tu ada kan elemen komponen yang kedua. Dan komponen ketiga pentaksiran akan berlaku nanti pada langkah ketiga. Okey. Kalau kita tengok ini contoh dia, kamu punya template RPH dan di bawah dia lampirkan pelaksanaan aktiviti bahan bantu mengajar dalam lembaran kerja. Maksudnya nanti bila kamu buat RPH, walaupun RPH tu kamu tak buat, mesti saya nak tengok juga apa soalan latihan yang kamu beri kepada student, kamu lampirkan. Okey? Boleh. Dan esok kita lebih kepada perbengkelan lah. Kita nak buat macam mana nak menulis RPH. Okey? Dan juga kita nak go through video-video yang kamu dah main, yang kamu dah record. Okey, boleh? Itu satu. Boleh. Okey. Seterusnya saya nak pergi kepada, ada soalan tak untuk RPH ni? Ada soalan? Kalau satu kumpulan 6 orang, RPH nak berapa? RPH tugasan 1, tugasan 2 tu satu. Okey, RPH tugasan 2 tu tetap satu. Yang RPH yang tugasan ketiga tu minimum 3. Oh, kira ada 4 lah. Tapi kena tengok nanti modul, saya tunjuk contoh modul. Okey. Baik. Maksudnya untuk RPH, untuk tugasan kedua, kamu akan pakai template ini. Betul tak? Kamu akan pakai template ini dan juga kamu akan tambah 2, 3, 4 page untuk kamu menulis justifikasi. Kan? Betul tak? Tadi jadi cakap kan? Dia kata apa? Pelajar membuat perancangan ni menggunakan template tersediakan dan justifikasi pemilihan kaedah, dan kamu kena tambahlah penulisan sikit sebab apa kamu menggunakan kaedah-kaedah tersebut. Walaupun kamu punya template RPH ni macam ni, nanti tambahlah muka depan dia apa semua, okey? Macam standard tugasan lah, janganlah tepek je RPH. Nanti kamu letak Doktor. bantu apa kan? Ada muka depan. Adalah muka depan dia. Okey, itu dia RPH. Okey, so saya nak bagi contoh satu projek modul yang dihasilkan oleh saya punya rakan. Tetapi simple je, tetapi boleh jadi kamu punya panduan. Okey? Okey, nampak tak? Nampak? Okey, ini salah satu contoh modul yang dihasilkan. Modul, nama dia dinamakan sendirilah modul tu kan. Tapi ingat, kamu punya tugasan ketiga, modul yang kamu kena hasilkan tu berbentuk teknologi, berasaskan teknologi. Okey? Kena take note benda tu. So ini contoh dia, bukanlah contoh tugasan tu. Ini salah satu contoh macam mana kita nak hasilkan modul yang bersifat yang ada RPH di dalamnya. Tadi disebut RPH kan, betul tak? Okey, so modul teknik frontal untuk membaca perkataan KV dalam kalangan murid pemulihan.
So, dalam ni dia nyatakan senarai kandungan lah. Kalau kamu tadi, komputer kan, teknologi. So, yang ini VKT. Baik, topik satu, dia cerita dulu apa dia teori-teori VKT. Lepas tu, dia bagi tahu kaedah Fonton yang digunakan, macam mana nak guna, nak menyediakan. Okey. Lepas tu, dia mengadaptasi langkah pengajaran Gartner. Maksudnya, setiap pengajaran dia dalam RPH dia tu, dia adaptasi ni, perkara-perkara ni. Tapi dia ubah sesuai lah. Okey, dan dia cara pelaksanaan teknik Fonton, nampak tak? Dia berbentuk RPH. Ada mata pelajaran, ada tarikh, hari, minggu, tema, tajuk. Okey. Ada standard pembelajaran dia semua-semua tu. Okey. Ada langkah-langkah dia. Nampak? Dan dia ada menyediakan latihan-latihan sekali, pemerhatian dia semua. Okey. Ini latihan dia. Lepas tu penutup. Okey, ini salah satu contoh. Saya harap ini boleh beri idea kepada kamu macam mana kamu nak laksanakan. Okey? Boleh. Okay, Ini doktor. yang ditunjukkan berapa RPH? Boleh, boleh. Yang ditunjukkan ni satu RPH, betul tak? Kan? So kamu nanti berapa RPH dia kata? 3. So nanti kamu buatlah 3. Ketiga-tiga tu mesti berkait antara satu sama lain dan juga mesti bercirikan teknologi lah. Okey? Baik, ada apa-apa soalan? Minimal 3 RPH tu dalam satu modul je lah kan? Dalam satu modul. Okey? Okey. Doktor nak tanya, kalau bahagian penilaian nanti merangkumi untuk semua 3 RPH, 3 penilaian ke atau tiga RPH tapi satu je penilaian? Dia tidak. Dia tak boleh. Dia kena setiap RPH ada penilaian dia. Okey, faham. Kalau kamu buat 3 RPH satu penilaian, dah lari dah konsep penjajaran konstruktif tu. Okey? Dia kena ada tiga-tiga komponen tu, tiga-tiga elemen tu. Okey? So jadi setiap RPH ada latihan dia, setiap RPH ada objektif dan pelaksanaan ada latihan dia. Macam itulah. Okey? Tinggal lagi kreativiti kamu lah, kamu nak susun nanti macam mana kamu nak bentukkan PDF ke apa ke kan. Kamu punya modul tu. Saya akan bagi link nanti untuk kamu upload tugasan dan kita bentang. Okey? Boleh. Baik, ada apa-apa soalan tak? Doktor, 3 RPH tu dari subjek yang sama ke subjek yang berlainan? Kena sama. Kalau tak ada kaitan. Maksudnya kalau pilih tingkatan 3 bahasa Malaysia, so kena ada subjek yang sama tapi bab yang berlainan. Okey, macam ni tau. Saya tunjuklah satu DSKP. Saya ingat perkara ni saya nak bincangkan esok tentang DSKP. Tapi tak apa. Saya tunjukkan dekat kamu satu DSKP yang harap boleh bagi idea pada kamu. Baik. Okey, esok kita akan buat bengkel. Kan? Bengkel penulisan RPH. Saya nak fokus kepada macam mana kamu nak mula RPH. Tetapi, hari ini saya nak intro sikit. Ini nampak tak yang saya share ni? Nampak, doktor? Ini adalah apa? DSKP. Setiap tahun, setiap subjek, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tingkatan, ada DSKP masing-masing. Okey? Ini contoh salah satu DSKP matematik. Biasanya kita akan extract dari kemahiran tau.
dari ni. Kita akan extract sini. Oh, kita akan extract dekat ni lah, dekat dalam ni lah. Alamak. Okay, nampak? Nampak Nampak tak? Nampak, nampak. Ada tak nampak? Nampak. Okey, biasanya kalau kita buat RPH, kita akan extract dari standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, nampak? Okey, untuk berbalik kepada soalan modul tadi tu, kamu pakai DSKP yang sama, janganlah pakai satu DSKP tahun 2, satu DSKP tahun 3, tidak. Kamu ambil DSKP, pilih satu standard kandungan dan pembelajaran. Contoh, nampak tak ni? Ada nombor-nombor kan? Alahai. Nampak tak? Nanti kamu zoom lah. Kamu zoom masing-masing Boleh? Zoom dekat laptop masing-masing Boleh, boleh. Okay, doktor. Nampak tak? 2.1.2 ni kan? Nampak. Ambillah satu RPH ni untuk ni. Nampak. Kamu gabungkan tiga-tiga ni jadi modul. Nampak? Ataupun standard kandungan 1, 2, 3. RPH dah. Tak pun pakai standard pembelajaran 1, 2, 3. Dah jadi satu modul. Maksudnya dalam satu tajuk je lah kan? Satu tajuk cukup dah. Satu tajuk, satu tajuk. 2.1. Oh. 2.1, 2.2, 2.3. Tu dah kira 3 RPH lah. 3 RPH dah tu. Modul dah tu. Okey? Subjek boleh pilih je kan subjek apa-apa. Kalau macam pembentangan 2 dengan pembentangan 3 dia punya subjek sama tak apa ke? Ada masalah. Oh. Saya consider pembentangan tugasan yang kedua tu satu RPH yang lengkap lah. Pembentangan ketiga tu satu bentuk modul. Okey? Cumanya isi kandungan modul tu berbentuk RPH. Macam yang saya tunjukkan contoh tadi tu. Oh, macam tugasan kedua tu dia punya tajuknya lain ke boleh sama dengan topik dengan task 3? Bergantung. Bergantung kurikulum kamu. Oh, boleh lah mana-mana. Boleh lah sama. Okey, rakam video siap-siap. Okey, doktor, RPH kena buat berujuk. Yes, semua RPH kamu semua kena buat kena rujuk di SKP. Cerita di SKP. Doktor, RPH ni macam lesson plan. RPH tu lesson plan lah, awak. Okey? Apa panggil DSKP ni boleh rujuk DSKP 2016 ke 2017 ke nak latest Saya tak nak jawab. Saya nak tunggu nanti kumpulan yang bentangkan RPH dan DSKP tu nanti macam mana. Tak nak lah. Esok. Oh, yang esok. Yes, ada kumpulan kan yang bentangkan tentang DSKP dan juga RPH. So nanti bagi tahu. Tak payah cerita detail-detail apa kemahiran-kemahiran dalam setiap tahun, bagi tahu saja cerita tentang apa itu DSKP dan apa itu RPH. Apa komponen-komponen dalam ni yang ada semua tu. Nanti tengok dalam tu lah kumpulan nanti yang membentang macam mana. Oh. Macam tak kisahlah tajuk sekolah menengah ke sekolah rendah ke. Tak kisah. Yang Kisah. penting Tidak. kamu punya RPH tu tally dengan masalah dalam tugasan tadi tu. Ada masalah kan? Ada situasi kan? Ada. Okey, yang penting tally. Okey. Alright. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Doktor, saya nak tanya sikit. Okay, untuk submit esok kan, boleh tak kalau 3.30? Tak ada masalah. Sebab dia macam ni. Sebab takut solat Jumaat tu 2.30 habis. Takut nak submit pukul 3 berlari pula saya. Terlanggar pula. Kalau tengok kumpulan sebelum ni, pagi tu dah settle dah. Pagi tu bincang-bincang terus buat video, hantar. Tapi bergantunglah kalau masing-masing kalau nak apa semua tu kan. Yang penting malam tu, esok kita start pukul 8.30 boleh? Boleh.
Okey, so malam tu saya harap semua video dah ada lah. 13 video dah ada lah. Tapi, saya harap 13 video tu dah ada. Ada apa-apa lagi soalan tak? Doktor, saya macam kurang faham kan pembentangan 2 dengan pembentangan 3 kan doktor kata sekali kan dalam 30 minit satu video. Ha? So macam pembentangan 2 dengan pembentangan 3 tu dalam satu video lah kan? Dia macam dah settle pembentangan 2 terus masuk pembentangan 3 dalam satu video macam tu ke? Yes, betul. Ikut Oh tak PPT payah lah. tak payah perkenalkan diri lagi, tak payahlah, just terus Payah. masuk lah. Sekalikan je senang. Tapi Oh. kedua-dua tu 30 minit. Ada muka. Oh, kedua-dua. Maksudnya task 2 30 minit, task 3 30 minit. Ke ke tak maksud doktor macam ni. Gabung dua-dua tu 30 minit. Bukan, dua-dua tu okey. 30 minit. Jangan Salah faham dah. buat saya bosan dengan kumpulan kamu nanti Okey, faham. Okey, thank you doktor. Okey. Maksimum tau 30 minit. Maksimum 30 minit. Janganlah. Minimum? Maksimum 30 minit. Maksimum 30 minit. Tu je. Alright. Dalam pembentangan semua orang kena ada. Semua kena terlibat. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada Tak ada. Okey, baik. So, kalau tiada apa-apa soalan, saya harap tugasan tugasan ni pun saya dah beri. Cumanya kena take note lah, dalam tugasan ni kita tak minta rakam video kan. So, nanti kamu take note dalam kamu punya grup ke apa, yang kita perlu buat satu video lah untuk kita mainkan, sebab kalau pembentangan secara live apa semua nanti takut terlalu drag masa yang terlalu panjang. Baik, dalam video yang kamu rekod nanti, selepas video nanti akan ada sesi soal jawab lah daripada saya akan tanya lah Dan juga adalah sesi, mungkin ada kawan-kawan lain yang nak komen ke apa, tapi lebih kurang dalam 10 minit je lah. Lepas tu baru kita pergi ke pembentangan video yang lain. Tak perlulah kamu bentang secara live, takut ada masing-masing masalah yang tak boleh dijangka kan. Okey, so itu untuk part tugasan. So saya harap kamu bolehlah lepas ni berehat ke apa, dan setiap kumpulan jangan lupa untuk buat satu ringkasan untuk setiap tema, untuk setiap tajuk yang saya dah berikan, dan juga upload video pembentangan kamu punya ringkasan tugasan, ringkasan tajuk pada esok hari. Boleh? Esok saya tak ada kelas lah pagi sampai petang. Tapi saya akan kira kelas tu berjalan sebab kita ada sesi tutorial walaupun secara berkumpulan. Okey? Dan kita akan sambung malam esok. Malam esok kita lebih kepada fokus berbengkel untuk membuat RPH terus. Okey? Nanti modul-modul yang saya berikan, yang saya tunjukkan tadi, saya akan kongsikan juga kepada kamu lah. Saya tak naklah kamu tiru 100% sama. Cumanya saya harap boleh beri idea macam mana kamu nak menghasilkan modul nanti. Okey? Boleh? So, rasanya ada apa-apa lagi soalan tak sebelum kita tamatkan, sebelum kita tangguh sambung esok malam? Doktor, untuk video esok tak perlu ada muka kan? Voice over je boleh? Adalah muka sikit-sikit je. Okey, boleh. Bagi Alright. contoh, bagi buat training sikit untuk Okey, tak ada hal. okey. Boleh doktor. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Doktor, minta maaf, untuk yang besok tu bukan semua kan perlu bentangkan? Bukan semua ahli grup kan perlu bentang? Bukan. Okey. Ingat tau, jangan video lama-lama. Okey kan. Maksimum 10 minit saja. Bincanglah dengan kumpulan. Kalau 2 orang pun okey lah kan, present 2-3 orang. Bincang dengan kumpulan. Okey? Oh, mana-mana boleh lah. Alright. Yang penting ada orang present, ada suara, dan nanti saya nak tengok muka lah supaya boleh jadi training awal lah untuk kamu menghasilkan video pembentangan untuk tugasan nanti.
Okey, baik. So, saya rasa tak ada apa-apa soalan, betul tak? Ke ada lagi? Okey, mungkin setakat ni kamu tak ada soalan, kita dah padatkan dengan macam-macam hari ni, belum lagi ada masa kan. Mungkin bila kamu dah tengok nanti ada soalan, esok kita ada lagi kelas dan boleh tanya lagi lah kalau ada soalan-soalan lain, okey? Boleh Okey, so kalau Boleh. okey, kalau tiada apa-apa kita akan berhubung melalui grup Telegram dan insya-Allah kita akan sambung untuk sesi malam esok jam 8.30. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat berehat. Kita jumpa esok. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Malam. Terima kasih, Salam. Doktor. Salam doktor. Terima kasih doktor.